Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sir. alhamdulillah. Okey. So korang pun dah tahu korang akan masuk form 3 tahun depan bulan 3 kan? Tahu kan? Dah tahu kan? Iya. Korang masuk form 3 tahun depan. Tahu tahu tu. Okey, tak apalah ya. Lamalah korang belajar form 2 dengan Okey, tak apa, lagi pun memang ada bab yang tak habis lagi yang akan cuba habiskan. Okey. Okay, so hari ni kita nak masuk putaran. Okay, so saya akan cuba ajar satu persatu daripada apa yang ada daripada buku teks korang ni. Okay, dapatkah anda mengenal pasti pergerakan objek yang berputar di sekeliling anda seperti jarum jam, kipas siling dan pergerakan tayar? Semua tu bergerak dalam bulatan kan? Kita panggil putaran lah. Jarum jam melakukan putaran penuh setiap 12 jam. Namun begitu, putaran tayar bergantung pada arah pergerakan sama ada ke depan ataupun ke belakang. Semua pergerakan tersebut mempunyai pusat putaran. Okey. Kalau kita tengok gambar rajah ni, okey, mesti ada pusat. Mesti ada dia punya tengah-tengah dia. Macam tayar lah. Kalau tayar bulat, tengah-tengah dia. Mesti ada dia punya pusat putaran dia. Okey. So, sifat imej bagi putaran, dia ada 3, iaitu imej yang dihasilkan mempunyai bentuk, saiz dan orientasi yang sama, maksud bentuk yang sama. Pusat putaran ialah satu titik pegun, titik yang tetap. Okey, semua jarak semua titik ke pusat putaran adalah sama dengan jarak objek ke pusat putaran. Okey, apa maksud dia? Tengah-tengah titik dia tak bergerak, dia berada di situ. Okey, jarak dia mesti sama. Kalau kita ukur jarak daripada pusat putaran sehingga ke dia punya bulatan tu, jarak dia adalah sentiasa sama. Okey, jom tengok contoh. Okey, kita kena tengok juga kat sini, hati-hati Imej yang dihasilkan melalui putaran 180 darjah ikut arah jam. Okey. Adalah sama dengan putaran 180 darjah ikut arah jam. Ikut arah jam adalah sama dengan putaran. Dia sama juga. Maksudnya kalau korang buat atas dengan bawah, jawapan dia tetap sama. Okey. Jom kita tengok contoh. Okey, pilihalkan putaran bagi rajah di bawah. Ingat syarat dia, dia punya bentuk mesti sama. Objek dengan imej. Ni imej, bawah ni imej, atas ni objek. Okey, mesti sama. Dan dia ada pusat putaran. Okey, ni kita panggil pusat putaran. Okey, biasa kalau putaran ni, kalau 90 darjah ni suatu yang biasalah kita jumpa. Okey, biasa. So, putaran 90 darjah ikut arah jam pada titik T. Okey, dia kena ada 3 komponen jawapan. Putaran berapa, arah jam berapa, titik apa. Ni pun sama juga kalau kau tengok pilih satu titik, dia bergerak daripada bawah ke atas sebab yang ni objek. Yang ni adalah image. Okey. So daripada bawah ke atas 90 darjah. Putaran 90 darjah lawan arah jam pada titik S. Kena sebut titik dia titik apa dipakai. Okey. Jom tengok soalan seterusnya. Okey, ini diterangkan macam mana nak jawab dari satu persatu Oh, Amai tak masuk lagi
Okey, tentukan imej bagi PQR apabila diputarkan 90 darjah arah jam. 90 darjah arah jam. Baik. Lawan arah jam, sorry. Maksudnya kalau lawan arah jam dia pusing macam ni. Okey. Sebesarkan sikit gambar rajah dia Okey, yang ni nampak first kali dia akan buat garis. Garis yang menyambungkan titik ke suatu titik. Korang boleh pilih. Okey, contoh dia dah buat kat bawah tu. Okey. Ambil satu je titik cukup. Alright. Seterusnya korang boleh gerakkan garis tu. Okey, kalau korang tengok tadi garis tadi. 3 kotak. Okey. Korang gerakkan 90 darjah. Kalau ikutkan kena pakai protector So kat sini. So ni 3 kotak. So ini titik untuk P. P tanda. Okey. Korang buat satu titik pun cukup dah untuk lukis titik-titik yang lain. 3R ni 3 kotak. Okey. Ke atas. Ke bawah. So tu P tanda. R tanda. Q tanda. Tak payah buat semua titik. Cukup. Okey. Biasanya kalau kat sekolah dia pakai kertas surih lah. Okey, kalau mana cari kertas surih kalau dalam periksa. So nanti korang akan dapat jawapan macam tu. Korang surihkan. Korang gerakkan kertas surih tu di mana titik pada pusat tu. Korang gerakkan ikut arah lawan jam. Lepas tu korang cuma lukiskan balik berdasarkan kertas surih ni. Okey, saya tak prefer guna kertas surih Okey, nanti kita tunjuk. Ini kalau guna kaedah protector. Okey, tengok tuan-tuan macam mana guna protector kat sini kalau korang tengok, sini kosong. Sini 90 darjah. Dia ukur. Sama juga, dia buat satu titik. Lepas tu titik-titik yang lain pun disambungkan. Nampak? Dia guna protector juga. Okay. Ini ada dalam buku teks Atau cara lain. Okey, yang ni penyelesaian masalah ni nanti saya akan ajar kemudian. Ini menarik ni sebab cara ni saya yang ajar dulu. Lepas tu kita tengok dah ada dalam buku teks. Okey. Saya nak tengok jalan kerja dulu. Ada tak kat sini? Okey, kejap lagi saya akan guna gambar rajah ni untuk ajar korang. Okey. Okey, saya tunjuk dulu bahagian yang penyelesaian masalah ni Dia tentukan pusat, sudut dan arah putaran. Okey, yang ni sebiji yang cara ni sebiji yang saya akan ajar tapi saya tak ajar ikut guna lukisan dia guna jangka lukis tapi saya tak gunalah. Nanti korang tengok nanti. Okey. Menentukan koordinat putaran. Okey, saya tak ikut buku teks, nanti saya tunjuk. Alright, dah sampai dah. Okey. Okey, tengok. Semua tengok yang pertama.
Perihalkan putaran di bawah yang berpusat di P. Berpusat di P. Jika A adalah objek, B adalah image. Okay, first kali korang kena sambungkan garis tu. A kepada pusat. Okay. Sambung macam tu. Okay, kalau korang ukur guna protektor, ni korang boleh nampak ni ukuran dia berapa? Ni 90 darjah. Okay, macam mana nak buat ayat perihalkan tu? Okay. Putaran 90 darjah. Okay, kalau korang tengok dia A ke B? Lawan jam ke arah jam? Rajam. Lawan jam. Arah jam. Putaran 90 darjah. Arah jam. Pada pusat. Pusat dia ialah P. Okay. Tu jawapan kat bawah tu saya tulis tu. Okay, seterusnya. Sir, memang Ya? kena tulis ke yang bawah tu? Ya, kena tulis. Oh. Kalau tak ada? Tak ada, salah lah. Tapi dalam SPM tak ada tanya tu dah. Ada. Tapi dia ada. Penting SPM ada soalan macam ni, ada. Sebab tu sebagi komplit kat korang. So bukan bukan saya tak nak ajar beraya ni, beraya saya ajar ni. Bukan soalan korang ni masih peti 3 je. Nanti SPM pun tanya kau. Nanti ada yang bawah tadi kalau korang perasan yang 3 contoh tadi tu dalam buku teks saya tak tunjuk sangat. Nanti saya tunjuk cara sekejap lagi saya tunjuk. Kejap lagi saya tunjuk. Memang tak sama dalam buku teks. Tapi ada satu tu seperasan macam lebih kurang dia nak buat macam cara saya buat. Okay. Cara saya reka dah lama dah. Dia Alright. kopi. Saya tak tahulah siapa yang kopi kan. Tapi sebelum ni memang tak ada dalam buku teks. Okay. Nanti saya tunjuk sekejap lagi. Okay. So yang ni sama kalau korang tengok. Kalau korang ukur pakai protektor, korang nampak dia pun 90 darjah. Okay, 90 darjah. Jadi, dia A ke B? Okay. A ke B? Ikut jam ke lawan jam? Lawan jam. Yes, lawan jam. Tu korang kena tahu lawan jam dengan ikut jam. Okey, lawan arah jam pada pusat ni. Okey. Lepas tu saya kata tadi dia ada 3 komponen. Putaran berapa? Okey. Lawan ke arah jam? Pusat apa? Sebab soalan ni dia 3 markah. Sebab tu 3 komponen saya cakap tadi. Okey? Okey, jom tengok bawah ni pula. Okey, sama juga. Dia daripada A ke B. Dia biasa soalan 90 darjah Okey, kalau korang tengok dia ikut arah jam ke lawan arah jam? A ke B? Arah jam. A ke B? Lawan jam. Lawan arah jam. Okey, pada pusat P juga. Okey. Sama juga dengan yang ni. A, B. Okey, lepas tu ke B. So, kalau korang tengok A ke B, lawan ke arah jam? Lawan ke arah jam? Lawan arah jam. A ke B? Lawan arah jam. Arah jam. Arah jam. Arah jam pada pusat. Okey, tengok macam mana korang nak tahu lawan ke arah jam.
Ni pusat. A ke B. A ke B. Lawan jam. A ke B. Arah jam. Ingat arah jam lawan jam. Yang jarum saat tu kan. Saya takut korang ni dah terbiasa korang tengok jam tu jam digital kan. Okay. Alright. Next. Sama je ni konsep dia. Okay, kalau ada titik lah. Kalau tak ada titik, okay. Kita kena tengok lah. Okay, so tengok satu persatu. Okay, Q tadi pilih satu titik yang apa dia punya pasangan. Kalau sini, kawan dia yang ni lah. Pilih satu je, tak payah pilih banyak-banyak. Okay, tengok ke bawah ni. So, ini adalah 90 darjah. Sekarang ni, Q ni dia pergi ke sini. Okay, putaran dia tetap 90 darjah. Arah jam ke lawan arah jam? Arah jam. Arah jam pada pusat P. Right. Okay. Oh, yang ni berapa darjah ni? Sebab kalau korang tengok dia lurus saja. Katalah saya ambil titik ni kawan ni. Titik ni kawan dia yang ni. Okay. Kalau korang tengok garis ni kalau disambungkan dia lurus saja. Okay. Kalau korang ingat balik, kalau garis lurus, sudut dia berapa? 180 Alright, betul-betul. 180. Satu bulatan? 360. Alright, okay. So kita tahu daripada R ke R tanda. Jadi dia ikut arah jam ke lawan arah jam? Arah jam. Yes, putaran 90 darjah. Arah jam. Okay, pada pusat P. Alright. Okay. So seterusnya. Ingat saya dah cakap tadi cari titik yang sepadan dulu. Bukan cari titik yang pada muka. Sepadan. Okey, kalau yang ni korang akan confuse sebenarnya yang ni bentuk dia bertukar arah. Maksudnya titik ni kawan dia ni. Titik ni kawan dia ni. Titik ni kawan dia ni. Macam mana saya tahu? Sebab saya tak ambil yang oren tu sebenarnya dulu. Kalau korang sambungkan dengan T, pusat dia, nampak macam tu. Dia macam kalau korang tengok, okey nanti saya beritahu Yang ni kawan dia ni. Yang ni kawan dia ni. Okey, garis lurus kan? Garis lurus kan, betul tak? Ya, betul. Sorry, yang tadi saya dah salah tulis. Ni 180 darjah Patut confuse tadi. Saya salah tulis. So ni pun samalah. Putaran 180 darjah. Arah jam ke lawan jam? Okey, kalau 180 darjah ni, dia boleh jadi arah jam, dia boleh jadi lawan jam. Okey? Kalau nak senang ikut je lah arah jam, apa susah. Arah jam pada pusat T. T tengah-tengah. Okey. Ini saya nak bagi tahu. Kita dah belajar translasi. Okey, kita dah belajar translasi dan kita dah belajar pantolan. Okey, cuba tengok betul-betul. B dan C. Sebuat sempadan warna hijau tu. B dan C ni seolah-olah sama dengan sama ada
translasi ke ataupun pantulan? Okey. Translasi yang ni. Ulang balik, translasi. Kalau dia kat sini, bentuk dia pun sama kedudukan dia kat sini. Kalau pantulan, kalau dia macam ni segitiga, dia berpandang balik. Tapi bentuk dia sama, cuma terbalik. Jadi B dengan C ni sama dengan translasi ke pantulan? Pantulan. Yes. Jadi selepas ini, kalau korang jumpa putaran 180 darjah, dia adalah sama juga dengan pantulan. Okey? Sama juga dengan pantulan. Alright. Okey, seterusnya. Okey, pusat dia kat kosong saya tengok kawan dia dulu. Ni kawan dia. Titik sepadan. Lepas tu dia punya pusat dia dekat kosong. Ni. Sekali lagi 90 darjah dan dia berputar macam ni. Jadi dia adalah putaran 90 darjah ikut ke lawan arah jam? Ikut. Yes, arah jam pada pusat kosong ataupun O ke. Alright. Okey. Ni kalau soalan tu suruh bagi tahu putaran tu macam mana. Okey, sebelum tunjuk lagi saya punya cara belum lagi. Okey, putaran 180 darjah pada pusat O. Yang ni senang je. Korang sambung je lah garis tu. Ni, sambung. Sambung. Tu je lah. So, apa yang korang dapat kat sini jadi R tanda. Oh, sorry. 90 darjah lawan arah jam. Maksudnya dia berada di bawah. 180 darjah pada pusat O. Dia jadi macam ni. So, lawan arah jam macam ni. So, ni jadi R tanda. Sebab dia jadi image 180 darjah. Okey. Nampak? Kadang-kadang dia tak, korang tak bagi kalau korang tak bagi ikut ke arah lawan jam ke tak ada masalah Sama je. Sebab dia pusing mana-mana pun sama. Alright. Dah sampai belum? Alright, okay. Tak ada Tak ada yang nak ajar tu, tak ada pula kat buku teks korang. Okay, tengok yang ni pula. Okay. Pusat dia negatif 21. Mana negatif 21 Adam Faris, tandakan dekat sir negatif 21 tu mana? Bawah tu. Tandalah. Tak cukup besar, nanti saya besarkan jap. Ui, besar sangat. Oh, ni terover pula dah. Sekejap, saya kecilkan balik. Dah. Mana? Tandakan. Negatif 2. Ada Faris? Ya. Negatif 2.
1. Tak apa. Salah tu. Negatif 2 yang X dulu. 1Y. Oh, Ha. Lupa dah. Sini negatif 2 1. Sekejap merah juga sebagai. Ni. Yang pink tu. Nampak? nampak. Nampak tak? Satu. Oh, Ya. Okey. Sekarang ni dia nak cari titik P. Kawan dia P tanda. Ni P tanda ni. Sambungkan dulu garis ni. Sekarang korang nak cari dia punya ikut. Okey, kalau ikut arah jam. Kalau ikut arah jam, lawan dia ialah, kalau ikut arah jam, dia jadi lawan arah jam lah. Kalau ikut arah jam patutnya macam ni tapi sebab kita nak cari dia punya asal dia, so kita cari macam ni, terbalik. Okay, di mana jawapan dia kalau ikutkan 90 darjah? Macam ni. Okey. Adam Faris, apa koordinat itu? yang mana? Yang merah tu. Yang sebaru tanda. Apa tu? Pak CX dia apa? Pak CX. Pak CX dia apa? Bawah-bawah. Yup. Banyak yang dia lupa ni. Negatif 1 dengan 2. Apa pasal negatif 1 pula? 2 dah betul. Garis tu berada pada kosong ke negatif 1? Ayo. Ain Masarah, apa koordinat dia? 02. Yes, 02. Adam Faris. Ni kan berada kat bawah tu kan kosong. Nampak Adam? Nampak. Jangan nampak, kena faham juga. Okey. Seterusnya, dia akan gunakan titik pusat dia 0, 0. Okey, 0, 0. Okey, saya tandakan 0, 0 dulu. Warna kuning. Okey, sekarang saya buat garis warna kuning juga yang menyambungkan Q tanda. Okey. 90 darjah arah lawan arah jam. Kalau lawan arah jam, dia terbalik jadi arah jam macam ni. Warna kuning So, garis dia berada di sini. Baik, titik yang sama dia jawapan dia koordinat yang sama iaitu 0, 2. Okey. Seterusnya 0, negatif 1. Sini. Dengan R. Gariskan dengan R. Kalau lawan arah jam, jadi dia ikut jam. Ikut jam. Macam inilah. Bermakna jawapan dia berada di sini. Okey.
Ya, kejap-kejap. Nanti saya sambung lagi. Sorry gangguan. Alright. Tadi siapa yang saya nak tanya tadi? Aiman Sarah dan Aina Farisha. Koordinat dia berapa tu? -1, -2. -1, -2. Okey. Ni saya paling risau kalau orang tak tahu baca koordinat ni. Sebab korang nak melangkah ke form 3 kalau tak tahu baca koordinat bahaya -1, -2. Okey. Tolong ya. Tadi Adam Faris tadi Adam Faris. Tengok macam mana baca Adam. Maaf ya sir. Ya, tolong ya. Saya paling risau ni. Saya yang risau ni, korang risau tak? Okey. So 04. 04 ke atas ni. Okey, kita nak dengan S. S, gariskan S. Okey, kalau ikut arah jam, dia akan jadi lawan jam macam ni. Bermaksud jawapan dia akan ada di sini. Alright. Koordinat. Alright. Okey. S. Alright, siapa jadi mangsa pula ni? Ini apa Trisha? Apa koordinat dia? -16. Alright, -16. Okey, ada soalan nak tanya? Sebab saya nak tunjuk cara pula. Tak ada. Tak ada semua okey ni saya pakai dalam buku teks, tak ada Tak ada okey Alright. Ada. Okey, dalam buku teks saya tak nak pula, tak bagi pula saya guna cara okey. Jadi saya terpaksa pinjam buku latihan lain. Okey. So saya nak tunjuk cara macam mana sekarang ni soalan dia suruh tentukan pusat putaran. Yang tadi kita dah ada pusat putaran. Tapi yang ni dia tak ada pusat putaran. Macam mana kita nak tentukan dia pusat putaran? Alright. So, okey, yang pertama sekali korang kena gariskan kawan dia. Maksudnya pasangan dia. Pasangan dia biar pasangan yang terdekat. Contoh kalau korang ambil Q dengan Q jauh kan. R dengan R pun jauh. Jadi kat sini sepilih P dengan P. Nampak? Nampak tak sebuat garis biru tu? Nampak. Nampak. Okey. Okey, dah faham Cari tu dulu. Yang kedua. Okey. Yang kedua. Sekarang ni kita cari tengah-tengah antara garis tu. Tengah-tengah. Betul tak tengah-tengahnya di sini? Nampak? Betul. Betul tak tengah-tengah dekat situ? Betul. Betul Okey. Sekarang kita tak pasti sama ada dia pusing arah jam ataupun lawan jam. Okey, macam mana korang? Okey, sekarang korang tahu tengah-tengah di sini. Okey, sekarang sebuat garis tengah-tengah tu pula. Ingat, garis tengah-tengah tu mestilah 90 darjah
sudut. Mungkin 90 darjah, mungkin lain, tapi kalau soalan 90 darjah dia senang nak buat cara sini. Okey. Sekarang ni jawapan korang sama ada di sini ataupun di sini pusat dia. Sekarang ni kita nak check yang mana pusat yang sepatutnya jawapan dia. Okey. First, kita tengok P dengan P dulu. Sesambungkan dengan jawapan yang di atas, sesambungkan dengan P. Nampak 90 darjah tak? Nampak 90 darjah ke tidak? Nampak. Okey, sekarang kita bandingkan Q dengan Q. Q pusat, lepas tu ke Q di bawah. Nampak 90 darjah ke tidak? Nampak. Nampak. Yes. Seterusnya. R dengan R. Nampak 90 darjah ke tidak? Nampak. Yes. Bermakna itulah jawapan dia, bukan yang bawah. Jadi, kalau pusat berada di sini, okey, bermaksud dia pusing kat sini. Ingat, pusat dekat atas, pusing dekat bawah. Pusat dekat bawah, pusing dekat atas. Okey. Okey, macam ni. Pusat di atas, pusing bawah. Pusat di bawah, pusing atas. Pusat belah kanan, pusing belah kiri. Pusat belah kiri, pusing belah kanan. Okey, senang nak ingat di mana nak pusing, dia berlawanan. Berlawanan. Okey, jadi saya dah tunjuk tadi dia punya anak panah warna purple tu, dia ikut arah jam ke lawan jam? Lawan. Yes. Lawan. Yes, good. Bermakna dia adalah putaran 90 darjah. Okey. Lawan Lawan arah jam. Okey. Pada titik koordinat dia berapa? Tolong bacakan semua. Koordinat dia berapa tu? 05. Yeah, 05. Tu dia punya jawapan dia. Putaran 90 darjah lawan arah jam pada titik 05. Okey. Kalau dia tak bagi titik tu huruf apa, korang kena tulis koordinat. Tapi kalau titik tu dia dah diwakilkan dengan huruf satu huruf ataupun satu huruf, korang pakai huruf saja. Macam tadi titik P. Betul tak tadi? Jawapan tadi kan ada titik P. Pasal tak? Kan? Yang sebelum kita buat ada titik P kan? Ni. Alamak. Nampak? Titik P, titik Q, titik R, titik S. Okey, macam ni tadi. Yang atas ni. Sorry. Dia ada titik T. Dia ada titik P. Dia ada titik P. Kat huruf ni dia bagi huruf. Kalau yang sebagi ni dia tak bagi titik huruf apa. Jadi korang kena wakilkan dengan koordinat. Sebab tu saya kata tadi koordinat tu penting. Okey. Boleh faham Boleh faham tak setakat ni? Boleh. Saya nak Alright. tanya. Yes. Yang ni kan, yang sahaja yang cari dia punya, yang cari ni koordinat dia ni kan. Sekolah akan ajar juga ke tak? Tak sama. Dia kira macam akan ajar tapi teknik lain lah. Tengok, korang tengok saya tunjuk buku teks. Dia hampir sama dengan yang ini. Hampir sama dengan yang ini. Ni. Ni menentukan pusat ni. Hampir samalah dengan ni tapi tak sama. Hampir sama. Hampir sama. Okey. Kalau korang perasan nampak macam sama je cara ajar. Okay, tapi saya tak ikutlah.
Sebab pada asalnya saya yang cipta cara tu. Buku teks korang ni baru tahun kedua ke ketiga tak salah saya. Okay, tahun kedua atau tahun ketiga buku teks korang. Tapi saya dah ajar ni 10 tahun yang lepas. Jadi siapa dulu tu? 10 tahun yang lepas, budak-budak 10 tahun yang lepas dah masuk U dah. Dah habis belajar, dah kerja dah. Tu Aina Batisha tu, jiran kau, Adili. Anak ustazah Dah Tu kahwin dah teknik. so. Yelah dah kahwin dah. Bakal ada anak lagi tu. Kan? So dah ajar teknik ni sejak zaman dia lagi. Bayangkan Alright. Yang ni menarik. Kalau saya tengok ni sekali pandang saya macam tengok macam pantolan je kan? Macam pantolan. Macam pantolan. Alright. Okey. Tu satu cara tadi korang dah tengok. Okey, saya nak kukuhkan lagi lah pemahaman korang tentang yang ni lah. Okey, sepadam dulu. Katalah, sir, saya tak nak tulis titik, saya tak nak guna titik P boleh tak? P dengan P ni tak nak. Tak nak lah, saya tak suka lah P pondan. Tak nak. Okey, tak suka huruf P, saya suka Q. Okey, samalah titik Q dengan Q. Teknik dia tetap sama. Sambung. Okey. Sambung titik Q dengan Q. Okey, cari tengah-tengah. Cari tengah-tengah. Okey, kalau cari tengah-tengah sebenarnya kita kena ukur. Korang ukur. Kalau macam ni susah lah kan? Korang ukur pakai pembaris. Lepas tu korang bahagi 2. Lepas korang bahagi 2, korang akan dapat tengah-tengah lebih kurang kat sini. Okey. Lepas tu pastikan ukuran korang tu tepat dan buat garis betul-betul 90 darjah. Nampak 90 darjah kan tu kan? Nampak? Nampak. Nampak tak dia sentuh titik yang sama juga? Saya tak percaya saya tipu. Okey, saya tipu kan. Okey. Saya ambil R dengan R. Jauh sikit. Nanti saya kata takut korang cakap cara se ni tak boleh pakai lah. Kan? Se ni cikgu tuition je bukan cikgu sekolah. Okey. Biasa tu ayat susah biasa dengar. Alright. Okey, tengok. Cari tengah-tengah dia juga. Kalau korang tengok tengah-tengah dia kat sini. Tak percaya, cuba sambung. Kena tak titik ni? Lepas tu, betul tak 90 darjah? Kat sini 90 darjah. Nampak? Nampak tak? Nampak. Okey. Dan So, kalau macam mana sekalipun memang kena jadikan 90 darjah je, sir? Dia memang sesuai guna untuk 90 darjah. Paling tepat, paling sesuai guna untuk 90 darjah. Paling sesuai. Faham tak, Aina? Yang cara se ni paling sesuai guna untuk 90 darjah. Okey, Aina? Okey, faham. Korang biasanya putaran dia 90 darjah dengan 180 darjah. Saya tak pernah jumpa lah putaran yang selain daripada tu. Kalau selain daripada tu pening nanti. Tak pernah jumpa. Putaran 30 darjah. Tak pernah. 90 darjah dengan 180 darjah. Memang soalan tu dalam SPM. Okey? Okey, kalau kau tengok yang lukisan B ni, ada soalan nak tanya? Ada? Kalau yang 90 darjah tu kan, dia memang 180, dia kena buat garisan bagi 180 darjah pula lah. Kita tengok yang B ni. Saya baru nak tunjuk. Okey, tengok. Tengok ni. Yang kedua ni. Okey, S. Kawan dia S. Betul? Betul tak? S kawan dia S. Kalau korang tengok, garis dia lurus je. Lurus je atas garisan. Nampak tak? Okey.
Okey, saya tak cari tengah-tengah dia. Sebab kalau korang tengok tengah-tengah dia kat sini. Okey, sekarang saya tak nak buat apa lagi. Kalau korang tengok pula, cuba tengok kat sini. P sambungkan dengan P, garis lurus juga. Okey. Tengah dia sama. Yes, kalau korang tengok tengah dia sama kan? Kalau korang sambung garis-garis ni, tengah dia semua sama. Nampak? Nampak? Kalau tengah-tengah dia semua sama, macam ni tengah-tengah dia semua tak sama kan? Tu putaran 90 darjah. Kalau tengah-tengah dia semua sama, tu putaran 180 darjah. Sir, Ya. ada tak soalan dia minta putaran, maksud dia macam B ni kan 180, 90, lepas tu dia bagi macam ni, dia tanya kita senaraikan putaran berapa darjah putaran ni, pernah ada tak? Ada. Memang dia suruh tulis. Macam ni lah yang saya baru buat ni. Dah macam saya buat ni, dia memang saya suruh. Tapi 90 dengan 180 je. Okey, boleh faham tak? Faham. Okay. Okey. So cukuplah dulu untuk hari ni, sampai di situ je. Saya dah ajar putaran, nanti kita nak minggu depan kita nak gabungkan tiga-tiga tu sekali. Yang kita belajar minggu sebelum ni translasi. Apa pantulan dengan putaran. Okey, cukup dulu untuk hari ni. Okey, terima kasih semua. Bye. Bye, sir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, sir.